Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung kelas kita bahagian sirah. Okey, Khulafa ar-Rashidin. Okey, kita akan sambung daripada khalifah yang ketiga. Kita dah selesai khalifah yang pertama dan kedua, iaitu Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab. Kemudian hari ini kita akan sambung khalifah Osman bin Affan. Okey, kita tengok biodata dia. Okey, nama dia Uthman bin Affan bin Al-Aus bin Umayyah. Lahir pada tahun 576 Masihi, 6 tahun selepas tahun Gajah. Okey, keturunan dia adalah keturunan Bani Umayyah. Okey, dilantik pada 23 Hijrah. Okey, dan berkhidmat menjadi khalifah selama 12 tahun. Okey, wafat pada 18 Zulhijjah, dibunuh oleh pemberontak ketika sedang membaca Al-Quran. Ni Uthman bin Affan. Gelaran yang diberi pada dia adalah Zun Nurain. Maksud dia yang mempunyai dua cahaya kerana mengahwini dua orang puteri Rasulullah. Okay, salah satu sahabat yang berkahwin dengan dua orang anak Nabi adalah Uthman bin Affan. Sebab tu dia digelar dengan Zun Nurain. Okey, kita tengok polisi dia dalam mentadbir negara. Okey, yang pertama, diberi peluang kepada sahabat yang ingin berjuang dan menyebarkan pengaruh Islam. Kemudian yang kedua, mereka tidak dilarang daripada meninggalkan kota Madinah. Maknanya dia boleh keluar daripada Madinah. Apa tujuan dia? Untuk tujuan berjuang, menyebarkan pengaruh Islam. Okey, sumbangan Osman. Apa sumbangan dia? Antaranya ialah menyumbangkan harta dan kekayaan untuk pertahankan Islam. Dia adalah orang yang kaya, orang yang hebat, banyak harta dia, dan digunakan harta dan kekayaan dia untuk mempertahankan Islam. Kemudian sumbangan yang kedua, yang ni penting, yang ni mengumpul dan membukukan Al-Quran dalam satu naskah ataupun Mashaf Uthmani. Okay, jadi kalau kita tengok Quran yang ada pada hari ni tu, dia punya pengumpulan dia, proses nak jadikan dia tu satu mashaf, satu naskah adalah bermula pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Tu antara jasa yang dibuat oleh Uthman. Okay, kemudian kita pergi pada Khalifah Ar-Rashidin yang terakhir, iaitu Ali bin Abi Talib. Okay, kita tengok biodata dia. Siapa dia Ali? Okay, nama dia ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Ali ni adalah sepupu kepada Rasulullah. Okay, lahir pada tahun 601 Masihi, iaitu 10 tahun sebelum Nabi menjadi Rasul. Ketika Nabi umur 30 tahun, waktu tu Ali baru lahir. Waktu Nabi jadi Nabi jadi dilantik menjadi Rasul. Waktu tu dia dah umur dia 10 tahun. Keturunan dia adalah sama dengan Nabi, iaitu keturunan Bani Hashim. Berkhidmat tak lama Sayyidina Ali selama 4 tahun sahaja. Wafat pada 17 Ramadan. Tahun yang ke-41 Hijrah. Apa sebab dia? Dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam di Kufah. Sayyidina Ali dia meninggal dunia sebab dibunuh oleh seorang yang bernama Abdul Rahman bin Muljam. Gelaran yang diberi kepada dia antaranya ialah Abu Hasan. Abu Hasan sebab dia ada anak nama Hasan. Dan antara gelaran yang diberi oleh Nabi kepada dia adalah Abu Turab. Abu Turab, bapak tanah. Dan dia merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Macam mana cara pelantikan Sayyidina Ali? Negara pada waktu itu dalam keadaan huru-hara selepas wafatnya Sayyidina Uthman. Pemberontak telah meminta beliau menjadi khalifah. Tak ada khalifah lepas Uthman dibunuh, maka pemberontak sendiri yang nak dia jadi khalifah. Beliau menerima jawatan tersebut memandangkan keadaan negara kian meruncing. Masalah makin banyak. Kemudian orang ramai membaiat beliau. Dan akhir sekali, polisi pentadbiran pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang pertama, menukar pegawai-pegawai berketurunan Bani Umayyah termasuk Muawiyah. Bani Umayyah tadi adalah daripada keturunan Sayyidina Uthman. Ada sebahagian, sebab ada orang tak puas hati kan, ramai pegawai daripada Bani Umayyah, maka Ali pun menukarkannya, termasuklah Muawiyah bin Abu Sufyan sendiri.
Kemudian yang kedua, meneruskan majlis tahkim walaupun mendapat tentangan daripada pihak Khawarij. Geng-geng Khawarij ni orang yang terkeluar daripada menyokong Ali dan Osman tadi. Okey, itu adalah golongan Khawarij, dibuat geng-geng dia sendiri. Okey. Ni antara isi pelajaran kita untuk tajuk Khulafa ar-Rashidin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.